Tuwfiya Siddiqu radhiyallahu anhu, telah diwafat dan dimati akan Abu Bakar. Dimati Abu Bakar, diwafat Abu Bakar dah. Di zaman itu dah lepas pada Abu Bakar tu jadi pemimpin, maka wafat. Di zaman itu tu lebih kurang Abu Bakar mengetahnya 2 tahun hampir 3 tahun. Wal Musanna, padahal Musanna ni Ibnu Harithah, anak bagi Harithah. Amiru Jaisil Iraqi, dia tu jadi pemimpin dan jadi ketua di Iraq. Kama dia orang panggil pertukaran khalifah di antara khalifah nak Abu Bakar dengan khalifah Umar. Padahal ketika ni Harithah duduk di mana? Duduk di Iraq sana. Apabila kematian bagi Abu Bakar, maka Harithah pun kelik mari kepada Madinah. Tu mana kata muqimum bil Madinati. Bermukimlah ia Harithah, Musanna bin Harithah bermukim dan mendiami di Madinah sekejap. Ya ta'lubu, menutuplah ia al-Musanna. Ia kelik mari apabila dengar berita Abu Bakar tu wafat, Abu Bakar tu mati, maka ia kelik mari kepada Madinah. Maka dia pun tutup di segi apa? Al-Madada, akan pertolongi daripada Khalifah Umar Ibn Khattab. Tu. Falamma walla Umaru, tengok weh, sasilan. Walamma walla Umaru, maka tak kala mengeretahlah oleh Umar. Dapat tauliyah oleh Umar, dilantikkan Umar jadi khalifah. Nadaban nasa ma'al Musanna, maka mewakililah ia Umar. Dan pula berpesanlah ia Umar. Maka Umar pun pesan. Umar pun berpesan, berwakili akan manusia tu ma'al Musanna, bersekali dengan Musanna. Jadi apabila Sayyidina Umar dia naik khalifah, maka dia tu tauliyah ataupun memimpin tauliyah ni kecek mudah-mudahnya, makna dia tu dilatihkan sebagai jadi khalifah dan dialah kawali khijah Abu Bakar dulu, dialah kawali. Lepas tu dia pesan kepada manusia bersekali dengan Musanna yang ada di Iraq sana. Deh. Fakana awwalu muntadibin lidzalika, maka adalah awal-awal orang yang menerima wakil daripada Umar. Sebab suruh sekali dengan Musanna, kerana ketika ni Musanna ni ada kelemahan, lagi pula Musanna ni jadi ada wasa ada gapo kan? Ada kelemahan. Maka Musanna pun kelik mai Madinah, minta pertolongan, minta bantuan pada kerajaan pusat daripada Umar. Maka Umar pun pesan manusia sekali dengan Musanna. Maka awal orang terima pesan daripada Umar, lagi pula orang terima kan masalahnya wakilan daripada Umar. Lidzalika, kerana dimakan itu, dimakan mazukir min tauliyatihi, daripada tauliyah Umar. Pesan Umar tu tak situ. Fakana awwalu muntadibin, maka adalah awal-awal orang yang menerima wakil, yang menerima pesan. Lidzalika, kerana dimakan itu, dimakan mana? Awal-awal bagi muntadibin saat itu siapa dia? Lidzalika ay lidzalika mazukir. Zalika tu mazukir min tauliyatihi Umaru ni. Daripada tauliyah Umar, daripada pesan Umar ni. Siapa dia hak mula-mulanya? Awwalu muntadibin Abu Ubaidin ibni Mas'udin Ats-Tsaqafi. Ialah kena kepada Abu Ubaid. Maka didapati awal-awal orang terima pesan, orang terima titah, orang terima wakil daripada tauliyah Umar. Ataupun orang panggil pesan Umar ni, siapa dia mula-mula sekali? Perhati molek. Tu mana terpayah ke makna dia. Fakana awwalu muntadibin, maka adalah awal-awal orang yang menerima wakil, yang menerima tauliyah daripada Umar, pesanan Umar. Siapa dia awal muntadibin? Pada Abu Ubaidin, ialah kena pada Abu Ubaidin. Abu Ubaidin anak siapa? Ibnu Mas'udin Ats-Tsaqafi, anak bagi Mas'ud Ats-Tsaqafi. Pertama, orang yang terima wakil ataupun terima tauliyah, lagi pula timur wakilai, timur pesanan daripada Umar, selepas daripada Al-Musanna minta pertolongan daripada Umar. Maka Umar pun latih mula-mula sekalinya kena kepada Abu Ubaidillah ibnu Mas'udin Ats-Tsaqafi. Yang kedua, orang yang sekali dengan Musanna kepada Iraq tu sebagai bantukan Musanna, Wasa'dun ibnu Ubaidin Al-Ansari.
Yang kedua kena pada Sa'ad ibnu Ubay al-Ansari. Wa Salitun ibnu Qaisin. Dan pula Salid ibnu Qaisin. Yang tiga kena pada Salid ibnu Qaisin. Kemudian tiga-tiga orang ini Umar bersegana. Fa'ammara alaihim. Maka mentitahlah ia. Maka mentitah ia Umar. Menjadi amirlah ia Umar. Alaihim ke atas mereka itu. Maka Umar suruh demon ini bersama dengan Musanna di Iraq sana. Kemudian Umar saat ni melatihkan amir di atas yang tiga ni. Siapa dia mula-mula? Asbaqahum. Yang terlebih dululah ia akan mereka itu. Yang menduluilah ia Umar. Hum akan mereka itu akan salasah. Dia tiga ni. Abu Ubaidin ibnu Mas'udin. Wa Sa'dun ibnu Ubay al-Ansari. Wa Salid ibnu Qaisin. Maka Umar latih pula tiga ni sebagai jadi ketua. Kemudian Umar mendului di atas tiga-tiga ni. Intinaban. Sebagai orang yang menima wakil. Yang menima pesanan daripada Umar ni siapa dia? Aba Ubaidin ibnu Mas'udin. Kena pada Aba Ubaidin. Faham ni? Tengok oleh mana? Umar apabila Musanna klik mai Madinah selepas daripada mati Abu Bakar. Maka Musanna minta bantuan daripada kerajaan Umar yang terimakan tauliyah, yang terima jadi pemimpin selepas daripada Abu Bakar. Maka Umar pun latih orang yang sekali dengan Musanna sebagai menerima wakil pada Umar, terima tausiah pada Umar pesanan. Yang pertama Abu Ubaidin ibni Mas'ud. Yang kedua Sa'ad ibnu Ubay al-Ansari. Yang tiga Salid. Tapi di dalam tiga orang ini Umar nak gawak mendului di segi siapa dia jadi ketua oleh tiga ni. Kalau kecek tiga orang ni, maka putusnya amiknya ataupun amik tu duduk di siapa. Umar mendului kepada Aba Ubaidin ibni Mas'ud sebagai jadi amirnya. Wa qala lahu, dan berkatalah ia Umar pada kata lahu baginya bagi Abi Ubaidin ibni Mas'ud. Umar pada katalah dalam tiga ni maka jadi ketua ialah Abu Ubaidin ibni Mas'ud. Maka Umar kata baginya. Kata nak, Isma' hendak dengarlah engkau hi Abu Ubaidin. Mu dengarlah. Perhati-perhatilah. Min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Daripadamu ni, daripada setengah sahabat-sahabat Nabi. Mu dengar molek Abu Ubaidin ibn Mas'ud. Aku latihmu di antara tiga sebagai jadi amir, jadi ketua. Kemudiannya aku saat ni tu nak royak pada mula. Mu dengar boleh perhati molek. Isma' hendak dengarlah oleh engkau min ashabi Rasulillah. Keadaan engkau tu setengah daripada sahabat-sahabat Nabi. Baca. Hal kaunika, hal keadaan engkau ni kainan adalah engkau min ashabi Rasulillah, setengah daripada Rasul apa sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mu dengar molek. Engkau tu pun bukan orang luar, engkau tu pun setengah daripada sahabat Nabi. Wa asyrikuhum, syaraka yashriku. Wa asyrikuhum fil amri, dan aku nak mengkosikan, aku nak berkosikan dan mensekutuikan hum akan mereka itu akan salah sahmung lagi pula Abu Ubaidillah, Abu Ubaid dan pula Sa'ad dan pula Salin. Aku nak mengkosikan kamu akan mereka itu tiga-tiga ni fil amri, pada satu khija'ah, masalah khija'ah dakwah, khija'ah agama ni. Untuk pergi kepada sana, pada Iraq, sebagai membantukan akan Musanna. Aku nak mengkosi kamu tiga-tiga ni pada satu khija'ah. Wala tajtahid, dan jangan bersungguh-sungguhlah engkau. Engkau jangan duk bersungguh-sungguh pada khija'ah ni. Jangan muduk kacih sangat. Tapi berkacih lagu mana? Musri'an. Keadaan engkau tu gaduhlah oleh engkau, loratlah oleh engkau. Lagi pula cepat engkau jangan. Engkau nak kacau-kacau, nak sungguh-sungguh dengan keadaan kau bergaduh, jangan. Engkau nak fikir molek dulu. Pada kerjaan agama ataupun pada kerjaan peperangan ataupun serangan ni, mu jangan duk gaduh. Nah. Jangan duk gaduh sangat. Kenapa? Balit ta'ada, bohke berhalusilah engkau. Balit ta'ada, bohke berhalusilah engkau. Bohke engkau kena halusi. Dalam kerjaan ni, engkau jangan gaduh.
Kenapa KJN ni orang panggil sangat-sangat Rusia. Kalau angka gaduh, maka angka silap. Angkau saat ni tu akan kalah di dalam medan peperangan. Aku hantar angkau pergi ke Iraq sekali dengan Musanna sebagai bantu Musanna. Aku latih dari 3 ni sebagai jadi amir, ialah angkau Abu Ubaid Ibnu Mas'ud. Lepas tu jangan gaduh lah. Fa innaha kerana sesungguh bahasanya. Gapo dia mazukir min adamil juhdi wal ijtihad bisur'ati. Yakni barang yang tersebut daripada angka bersungguh tapi bersungguh bukan dengan keadaan gaduh ni atas situ. Fa innaha maka sesungguh bahasanya gapo dia mazukir min adamil juhdi wal ijtihad bisur'ati, daripada ketiadaan bersungguh dengan keadaan gaduh ni. Kenapa gaduh gapo dia? Apabila gaduh saat itu nak jadi punah, nak jadi pelak, nak jadi salah, nak jadi silap di dalam masalah susun ni. Fa innaha zanil al-harbu, ialah kena kepada peperangan. Makna mu jangan dok gaduh di dalam medan perang. Masalah perang sepon ni lah, Israel perang lah ni lah. Perang lah ni tu dengan keadaan gaduh, atai mata. Kabar-kabar silap, dunia sulau. Maka tekan buat Israel. Kerana gaduh dalam medan perang. Kadang-kadang tak tahu cerak lagi, kata Hamas duk mana. Dah. Kamar dia pun ia kata naik pun ia kata ni aku perang apa ni perang hatu dah. Tak tahu duk mana. Aku berdiri tak kena. Kabar-kabar yang main berdiri for aku. Kadang-kadang yang main bunuh for Israel. Kadang-kadang bunuh kata Amerika. Pada hari ni, kereta tubik berita, tak tubik berita sangat. Tapi orang panggil berita lain suku. Kereta kerak dan kereta labi, kereta kebal. Nah, hak bunuh dah, hak acur dah. Dihantarkan oleh kerajaan ataupun oleh askar Hamas 100 lebih dah. Duk-duk acur. Duk-duk netu. Duk-duk kena bau. Duk-duk kena APC. Nah. Maka menutup lebih beratus-ratus T dah. Lepas tu naik pun dia kata aku perang apa ni, perang hatu. Tak tahu tuai duk mana. Tak tahu tuai duk mana. Kabar apa tu baik lalu bepnya. Bunuh seorang mati. Kadang-kadang berdih mati. Kadang-kadang netuk kereta gebah. Sebab apa? Sebab buat ni dia buat susun ni dia 10 tahun dah. Hamas buat susun ni 10 tahun. Ni orang panggil bijak le perang. Supaya Umar kata ni mun jangan duk gaduh masalah perang. Mu kena susun wi molek Abu Ubaid. Nah, mu jangan gaduh. Kalau mu sungguh pun kaca, tapi jangan mu gaduh. Kalau mu gaduh, mu silap dalam susun ni, maka peperangan tu nak jadi sia-sia ataupun nak rugi yang amat besar. Tengok Amerika rugi banyaklah ni. Israel pun rugi banyaklah ni. Lepas tu lah ni orang duk murih dia kan. Murih dia atas hospital 10 T. Sebab dalam undang dunia tak boleh atas hospital, tak boleh atas budak halus, tak boleh atas orang tino, tak boleh atas orang tua. Lepas tu undang-undang dunia tekerah lah ni. Tu dia panggil atas mata. Orang panggil apa? Dia tu nak putus apa for Israel. Dia nak putus katanya, dia nak perhabiskan benih-benih bagi Hamas. Tapi hakikat dia katalah tu, tapi nak perhabiskan benih-benih orang Islam. Dia tenah atas di Hamas, tapi nak perhabiskan benih-benih orang Islam. Tapi makna dia bukan boleh buat keputusan itu. Putusan itu duduk di Allah Subhanahu Wa Taala. Tengok. Fa innaha maka bahasanya mazukit min adamil ijtihad. Sazilan bil harbi dengan perang ni. Masalahnya kita dia bersungguh saat itu dengan keadaan dengan segera ni al harbu ialah peperangan. La yasluha tiada patut akan dia, tiada layak akan dia akan al harbu ataupun al harbah. Tiada patut, tiada layak, tiada berlagu akan peperangan ni illa rajulu al-makithu, malaikat orang perang yang patut, yang layak, yang munasabah ni malaikat seorang laki-laki yang ketetapan, yang mehek, yang reti. Ni ayat kata orang duduk dalam medan perang ni dia kena reti. Kena reti. Mati ke mana nak berdiri buat ikut saya, kita nak fikirlah berdiri buat ikut urut habis peluru saja. Ruginya nak. Sepuluh ni lah. Israel dah hatikan masalah kita kata Hamas tu dah. Ya berdiri tu berdiri besar tu. Berdiri 200 kilo dah. Amerika buat tu Israel tu harganya beratus juta sosok. Hamas buat saat ni tu pergi 200 kilo kot tapi lebih 30,000. Tengok tak supaya tu. Hak ni berdiri suti nak pakai modal berpuluh-puluh juta. Hak ni berdiri suti harga 30,000. Lepas tu dia panggil tekar dah. Hamas hidup susung lepas pada peperangan dah 10 tahun dah. Gali bawah tanah. Dia gali bawah tanah. Ni.
Sebab tu Amerika lagi pula Israel cari pun ia tak temu gi bang moh pita. Kata moh pita ada awud lagi pula ada alat jatuh bagi Hamas. Tiba-tiba lubang untuk lih ya. Jadi dia gibang tu dia dah seka saja, dia tak apa ni sebab tu dia bugi, dia jadi sia-sia, dia jadi kalah dalam media perang sebab dia gibang ikut ya, bang hospital. Dia kata pok ni taruh halak jatuh wa hospital, tapi hak sungguh lubang tu lubang tanggal leh. Cik mari. Tu silap ya. Nah sebab tu tak boleh sagaduh Umar pesan tu la tajtahid musri'an mung jangan duk jadi bersungguh keadaan mu tu ngah gaduh-gaduh dalam perang. Kerana di dalam medan perang ni tidak layak akan perang malaikan ar-rajulul makithu, yakni seorang laki-laki yang mehe, yang reti, yang ada ketetapan, keteguhan dan tak gaduh dalam medan perang. Tu ana illa ar-rajulul makithu. Banyaklah kita tengoklah orang panggil berita-berita sungguh nak berita sia tak boleh tengok no bahan banyak nah. Tengok berita-berita Arab deh. Lepas tu yang aku salah dah lagi pula aku kalah dah perang dengan Hamas. Hamas susungnya 10 tahun dah gali lubang, wah tanah sebab tu dia membang gedung tak ada ana ya. Duduk dalam lubang tu, dalam lubang. Lubang wah tanah tempat tu pun ada lah pok ya tu. Supaya pok minih perang dululah kalau kita pergi di umum dulu. Kaji Asia duk cari tak temu, pok di umum betung dah. Umum tu buat ni nah korek lubang ni tu baik dia nung payah ada lubang dia tak boleh buka ada kan umum kan dia tak boleh buka tak boleh kita masuk lubang tu ya ada tu Rusia dia tu nah lubang ni tu baik pada Malaysia lubang ni tu baik belah lek nung nah ya ada lubang umum tu baik pergi Malaysia ketika kerajaan Asia tu perang dengan Kemin kata tu buat ni dia gali lubang nah supaya dia Hamas lah ni gali lubang bawah nah tu dia tengok weh illa rajulul makithu alladhi ya'riful fursata. Laki-laki yang mehe, yang reti dalam medan perang. Lagi pula alladhi ya'rifu, yang mengenali ia, yang tahu ia laki-laki ni al fursata akan sepatah dan peluang. Ni. Orang nak perang pun nak tengok peluang gak. Mana tahu bukan semata berdoi lah ni berdoi tahu apa. Peluru bisa saja. Yang rugi lah kau tu. Plus kena kira peluru setenya ana. Lepas tu kerajaan tu kena belinya ana. Lepas tu berdesa tu pula punah harga ana. Sebab tu kalau fok tahang duk dalam kai, kalau misalnya tidur tu malah duk jaga, dia mau gimik berdeh. Kadang-kadang salah teruk tahang tu. Kadang-kadang kena masuk gok dengan bugu berdeh seputang. Sebab apa? Berdeh tu orang panggil alat jatuh untuk jaga. Lepas pergi tidur, tika jaga dia mesti jadi yang malam kan. Lepas tu, dia ada dalam tu, tua-tua tu curi berdeh yang nera. Ya salah. Kalau salah dia tu, dia kena undang-undang dia. Kena apa? Kena undang-undang, kena hukum. Lagi pula kena dera. Lagi pula kena masuk gok tahang 3 hari ke 4 hari kan. Ya ada undang-undang dia. Sebab nak jaga diri tak boleh. Ni seolah tu, nyawa mudah ni berdeh ni. Lepas tu, mun tidur. Lepas tu kalau orang mari serai je lah tu. Dengan sebab mu seorang setekai ni mati. Silap pe tu. Sebab tu laki-laki yang mehe, yang tahu tetengah fursah dan peluang sepatah tika mana nak serai. Tika mana kena hundur dulu. Tika mana orang panggil dah. Cara tipu daya dalam media perang ni dia kena ada. Deh. Wala yamna'uni dan tidak menegah akan daku atau umar lagi. An u'mira salitan. Bahasa aku menyuruh. Bahasa aku titah. Salitan akan salit. Akan salit sani aku titahkan salit illa sara'tuhu ilal harbi, malaikat mesgera aku akan salit ni ilal harbi pergi kepada perang bukan. Umar kata tidak menegah akan daku kalau aku nak titahkan salit saudaramu tu suruh pergi perang dengan gaduh. Aku tak ada menegah. Umar jadi pemimpin besar supaya naipan tobo ya nak sang nak tahang ya. Ya ada apa ya kedebet. Ya sang tu jadi tu hak sepuluh berdiri sikit-sikit dah. Apa kalau pula orang atas sang kena buat buat ni. Hak mati buat ni, hak buat naipan lagi apa tobo nak mati dia duduk dalam supaya buat tahan Amerika, buat tobo dia lah nak mati, hak mati buat duk perang dalam medan ni di Palestin di Gaza ni hak matinya. Hak le mono arah mari guano. Ya boleh arah. Mu berdiri, berdiri. Mu saat ni tu bang, bang. Ya orang panggil tu arah. Pak Umar kata tak menegah akan aku nak suruhkan salib sana ni, suruh perang lalu. Segapo itu ni. Boleh aku suruh.
Aku suruh tu boleh. Aku cerita. Tapi aku kena tengok Umar kata. Aku nak suruh tu gapo dia. Dalam media perang tu gapo kena buat. Gapo kena tinggal. Tuan kata. Bala yamna'uni. Tiada menegah akan daku. An u'mira. Bahasa aku nak titah, aku nak suruh. Salitan akan salik kawal kamu saat ni. Illa sara'tu ilal harbi. Malaikat bahasa segera aku akan dia akan salik pergi pada perang. Boleh. Tak ada menegah. Aku nak royak sebab aku jadi khalifah tika ni. Tapi Umar tak buat lagu tu. Wa fi sur'ati dan sabik pada gaduh. Pada segera. Pada orang panggil gaduh lupuh. Dah. Gaduh rapoh. Lorak rapoh. Gaduh rapoh gitu. Kecek mudah-mudah sekapunya. Gaduh. Lagi pula lorak. Gaduh rapoh pergi pada perang ni. Dah. Apa dia? Wa fi sur'ati ilal harbi ngadak nerawi dan gaduh pada perang. Fa fi sur'ati dan pula gaduh cepat lorak, lorak lupuh ataupun lorak kapoh. Pergi pada perang illa an bayani diyain. Tidak ada pada gaduh pada perang malaikat daripada kenyataan rugi saja, sia-sia saja, apa saja. Kalau gaduh dalam medan perang oleh ke nak fitnah di dalam masalah medan perang. Lepas tu nak rugi yang amat besar. Alat jatuh pun rugi. Pada berdiri kabung tu lah. Berdiri kabung. Alat jatuh sosoknya. KJL kena bayar. Nah, puluh berdiri sustai tu banyak. Supaya suruh bukan harga 100 kau. Puluh ribu suruh sutai dah. Nak berdiri lagi dah. Kalau tak kena tepat jadi rugi. Sebab tu tak boleh gaduh Umar kata. Apabila gaduh lepas maka kenyataan daripada rugi dan hapa dan sia-sia. Wallahi demi Allah laula sara'tuhu la amartuhum. Jikalau tidak ada aku gaduh akan dia akan salih tu. Dah. Wallahi demi Allah laula sara'tuhu la amartuhu. Jikalau tidak gaduhlah oleh aku akan dia akan salih saning la amartuhu nasya aku titah akan dia akan salih. Dah. Jikalau aku tak gaduh maka aku titah. Tapi dalam keadaan gaduh orang panggil lorak, lagi pula gaduh cepat dalam perang ni, maka itu orang panggil kenyataannya rugi dan sia-sia saja. Habis kat tu. Thumma qal kama dia berkata lagi Umar. Tengok weh. Nera pula apa laki tu. Innaka tuqaddimu ala ardil makri. Katanya Umar baginya Abu Ubaid ibni Mas'ud. Jangan duk nera. Jangan duk nera. Innaka sesungguh bahasa engkau ni tuqaddimu engkau mendului Abu Ubaid ibnu Mas'ud ning Umar sebagai latih ia jadi ketua di antara tiga Salid dan pula Sa'ad ibnu Ubaid. Umar katanya innaka sesungguh bahasa engkau tu Abu Ubaid ibnu Mas'ud tuqaddimu menduluilah engkau ala ardil makri di atas bombing tipu daya. Engkau menghadapi di atas bombing tipu daya. Mu tak tahu apa kita dalam media perang. Belah lek nu teh perakak kata gapo. Kita tak tahu. Supaya kalau orang berdiri zaman dulu, kalau perang dengan ni dalam tengah dok perang tu dah. Lepas tu dalam media perang kita tak tahu lek nu teh gapo. Pok mini ya teh bang ikat gapo? Ikat besi rawa dah. Kadang-kadang jinjak perak. Kalau jinjak perak saat ni tu, kalau kita dah kira akik kaki kokoh, kolpah dah. Lepas tu ada tali. Apabila kita tepuh tali roya tu, tali besi tu, menetuk bang. Kita tak tahu. Sebab tu dia panggil bombing perang, bombing tipu daya. Umar kata, mu kena hati-hati. Mendului engkau di atas bombing tipu daya, mu kena hati-hati, mu kena perhati-perhati. Wal khadi'ati. Dan bombing tu dia panggil bombing khadi'ah. Bombing tipu daya. Bombing tu bombing makri. Orang panggil bombing tipu hela. Wal khadi'ati. Bombing tipu daya. Wal khiyanati. Dan bombing tu ada khianat teh. Bombing tu ada khianat teh. Jadi kita tahu mana bang nak netuk. Dah. Mana berdiri nak mari. Kadang-kadang orang panggil sniper mari. Kita tak tahu. Orang panggil bombing tipu daya. Bombing tipu hela. Lagi pula wal khiyanati. Dan ada khianat teh. Wal jabariyati. Dan bombing itu ada kekerasan. Kadang-kadang kita tak khabar atas situ ada kekerasan. Dia mau likung kita. Kita 2-3 orang likung. Igat kita. Jadi tahun ni. Tak tahu tu. Tuqaddimu engkau mendului. Ibnu apa? Abu Ubaid. Mendului ala qaumin. Di atas satu kaum. Mungkin lalu di atas satu kaum. Kaum mana?
taj'aru yang memperlaku mereka itu mukna lalu gi kepada kaum yang dok pelaku mereka itu, yang dok mengejar mereka itu ala syarri di atas kejahatan. Mukna gi pada satu kaum itulah kaum dok memperlaku, kaum dok mengejai, kaum dok membuat di atas kejahatan, fa'amiluhu maka buat kerja mereka itu, yang duk beramal mereka itu, yang duk kerja mereka itu al-qaum hu akan dia akan asyarrah. Mungkin lagi kau tu. Kau mana duk kenak teh kuat sangat. Lagi pula kau mana hak duk buat kejahatan, kau dalam perangai hak duk bunuh orang tu mungkin situ dulu. Lagi kepada kaum hak yang mengerjai mereka itu di atas kejahatan, fa'amilu dan duk buat mereka itu akan dia akan syarrah. Wa tanasaw dan kamu tu lupa apa al khairah akan kebaikan. Muna tengok dulu kau hak mana duk buat kerja kejahatan, duk buat kerja duk zalim kau orang, duk bunuh orang ke apa, menghadapi situ dulu, hujung situ dulu. Hak demo duk buat kerja kejahatan tu, hak dalam media perang duk bunuh orang ataupun duk pacung dekat orang ataupun duk buat kenak duk buat zalim anak tina, buat zalim tina, dogo tina kau duk buat nah bunuh kanak-kanak kan, hang pergi situ dulu. Tapi watanasau dan angkamu tu lupa. Watanasau dan lupa mereka itu al khairah, ia akan kebaikan, fajahiluhu maka jahil mereka itu al qaum hu akan dia akan al khairat. Mungkin kepada kaum hak duk buat kerja kejahatan, patu kaum tu ya lupa akan kebaikan, maka jahil mereka itu akan kejahatan sana. Tengok ni. Dalam media perang ni. Apa fok kita sikit lagi tak tahu lagu mana ni. Kalau ni fok kita ada perang apa lagi sikit lagi orang panggil perang agama sama agama. Nah. Apa tu nak jatuh fok kita sikit lagi tu setara mana kita tak tahu. Hak ni masa ke depan. Masa depan fok kita tu lagu mana nak dek kok mana lagu mana kita tak boleh tahu lagi, tapi no ya dunia tak ada teraman di sekarang ni. Nah, dunia akan tarik tak nak jadi apa? Nak jadi apa orang panggil? Nak jadi perang dunia kali ketiga kan. Tapi Puak Ahmad dia boleh dia nak apa? Dia nak perang sampai 7 bulan. Nah. Tapi Puak ni 40 hari ni habis banyak dah ni. Dengan reta, dengan duit, dengan kereta kebal ratus-ratus T, dengan gapo gitu ini dah. Habis banyak dah. Dia boleh Hamas ti nak perang dengan Israel nak sampai nah 7 bulan. Kalau Hamas perang dengan demo duk kaji lah, ni dari orang panggil kau krong ni, kalau Hamas dia duk boleh dia nak perang dengan Israel sampai 7 bulan. Kalau 7 bulan Hamas perang dengan Israel sesak. Israel sesak lu dah. Nak duk lekong habis banyak nah sute tu puluh-puluh juta. Boom, nah 10 juta. Patut kalau sampai 7 bulan sikit dia akan sesak. Pada hari ni rakyat Israel sendiri pun duk belarak nak hambakkan presiden dia. Tak usah dah, tak amuh dah. Tak usah pergi, susah apa fok dia. Bukan kau dah kata orang Islam susah. Fok dia susah nak hambakkan apa. Orang panggil kerajaan dia lagi pula presiden dia. Dia tak usah dah pada peperangan. Kenapa? Duk tersak hari ni. Modal nak beri perang kata bas tengok no. RPG tengok no. Peluru tengok no. Pak kena sabun yang lagi kepada askar apa ni nyok no. Ya akan sesak dah pada bulan lagi. Puak Ahmad duduk dalam tu ya. Duduk musim kat dalam tanah tu. Ya dia mau tahu cara demo. Dah. Tu dia panggil. Sebab tu dia panggil bombing di perangai tu. Bombing tipu daya. Lagi pula bombing tu tipu hela. Bombing tu ada kenak teh. Bombing saat ni tu orang panggil ada tarik ke yang kuat. Nah, tengok dalam media perang. Kadang-kadang mati. Kadang-kadang netu. Kadang-kadang kita juluh lubang. Adanya gapo situ. Orang panggil adanya perakak. Di luar tu ada kayu tajam-tajam. Tu orang panggil bombing tipu daya. Kita tak tahu. Demo gali lubang di mana. Demo tak gali lubang di mana. Kita tak tahu. Sebab tu mu kena beringat. Tak boleh gaduh dalam media perang katanya umat. Nah. Apalagi katanya. Fangzur kaifatakun. Maka engkau hendak menilai. Hei Abu Ubaid. Tengok. Nah sasilan. Maka kamu hendak tilik, engkau hendak tilik kaifa takun bitapo kala kue yang engkau berada. Kala kue yang engkau mendapati lagu mana engkau tilik dulu, engkau tengok dulu, katanya Umar kepada Abu Ubaid. Wa ahriz lisanak, dan engkau hendak pelera dan hendak jaga lisanaka akan lidah engkau. Engkau nak kecek gapo, engkau nak tutup gapo, engkau nak beringat.
Kerana dalam medan perang, kalau engkau tak beringat tentang tuturnya, tentang masalahnya lidah engkau nak jadi fitnah lagi pula orang panggil, nak kalah di dalam medan perang. Engkau kena jaga lidah engkau. Engkau kena beringat lidah engkau. Wala tafshina. Dan jangan engkau membuka. Wala tafshina. Dan jangan engkau membuka. Wala tafshinu. Dan jangan engkau membuka sirraka akan Rusia engkau kepada seteru. Jangan engkau bukalah Rusia engkau kepada seteru. Dalam medan perang. Kita ingat gapo kita Rusiakan. Sebab tu kita tak moh kita, kalau kita kira dalam umur kita kita tak boleh buka laka kawan guru kita. Sebab tu orang tua-tua dulu dia patah. Le bilik kita dia tak boleh masuk. Walaupun guru kita rapik tarana, orang tua dulu dia patah tak boleh masuk dalam rumah. Dalam rumah kita, dalam bilik kita. Sebab tu orang panggil untuk jaga apabila orang saat ni tu nak buat kenak kita, makna kata dia mau buat mudah apabila dia mau tahu Rusia kita, dalam rumah kita, dalam bilik kita, gopo dia ada. Sebab tu dalam medan perang, Umar kata, mung kena jaga pertama sekali lidah engkau. Yang dua, engkau jangan duk buka, jangan duk pezuhi akan Rusia engkau. Wala tafshinu sirraka. Jangan engkau saat ni tu duk buka tentang Rusia dan kesulitan engkau. Fa inna sahibas sirri. Maka sesungguh orang yang mempunyai Rusia, orang yang jaga Rusia di dalam medan perang, jaga kesulitan dalam medan perang, mayat bituhu ialah barang yang menetaplah ia sahibus sirri hu akan dia akan barang. Makna kata orang jaga Rusia, orang ni dia dapat menetap di tengah barang saat itu di dalam medan perang tu mayat bituhu. Barang yang dapat mendobik, mentetaplah ia sahibus sirri, hu akan dia akan barang, masalah peperangan, ia dapat menetap. Lagi pula seorang yang jaga Rusia ni, mutahassinun, ialah dapat terjaga, ia dapat terkota. Makna kata siapa-siapa dia yang jaga Rusia, maka orang ni dia dapat mengkotakan di dalam apa dia? Peperangan dia. Di dalam masalah Rusia dia, dalam kawasan itu orang panggil dia dapat jaga Rusia dia. Dia dapat jaga ke masalah kumpulan-kumpulan dia. Dia dapat jaga daripada peperangan. Atau mana kata fa inna sahibas sirri ma yatabitu mutahassinun. Dia dapat terkota, dapat terjaga. La yu'ta, tiada dibuat datai min wajhin daripada satu jalan yaqrahuhu ayaqrahuhu yang beci ia akan dia akan satu jalan. Makna kata orang mana yang boleh jaga Rusia, maka orang ni tak dibuat datai daripada satu jalan yang dia beci satu hari. Sebab tu dalam medan perang, orang mana tak jaga Rusia, mulut tak jaga, makna tak orang tahu. Yang ni. Dah. Dia mau tahu daripada kita tu kata nak buat gapo. Maka oleh seteru kita pergi royak kepada fok-fok ya. Kata fok ni duk cedek ni. Kita jangan duk pergi kat tu. Demo cedek perakak. Situ ada bang. Jangan sebab tu kena jaga mulut. Kalau kita kecek tu. Situ kita tak bang dah. Situ kita tak tu dah. Lepas tu oleh seteru tu ya hatang tergelak je. Kita tak tahu. Kata demo duk bay dengar. Maka apabila demo mari. Tak kena sebab demo tahu dah. Sebab tu kena jaga ke lidah. Sebab orang jaga lidah, jaga Rusia. Orang dapat terjaga di dalam Rusia dalam perang dia. Lagi pula orang jaga Rusia ni, dia tak datang kepada dia oleh perkara yang dia benci. Wa iza lam yatbithu, dan apabila tidak boleh menetaplah ia sahibus sirri, hu akan dia akan sirra, akan Rusia ni. Kana nascaya adalah ia sahibus sirri bimudiatin, dengan rugi. Lagi pula dengan orang panggil, makna kata sia-sia di dalam medan peperangan sebab dia tak jaga Rusia. Sekat dulu. Kama dia kata wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa utliqat fi ba'dil mawadi'i, dan diitlaq akan dia akan lafaz raqabah. Dengan tidak kait dengan sifat. Fi ba'dil mawadi'i, pada setengah tempat. Setengah daripada tempat-tempat tak ada kait kata raqabatin saja. Tak ada kata itqu raqabatin mu'minatin. Orang panggil diitlaq, dilepaskan dia daripada kait. Nah, kama ay wazalika itlaquha fi ba'dil mawadi'i itu. Bi ghairi taqyid ni. Kainun adalah ia kama fi kafaratiz zihar.
adalah ia lafaz raqabah tidak dikait dengan lafaz mukminatin tu sabit pada setengah daripada kafaratiz zihar. Tengok. Wa yuhmalul mutlaqu, dan pula ditanggungkan mutlak. Ditanggung mutlak. Tak ada pakai sebelah mutlak. Tanggung mutlak alal muqayyadi, di atas kait dengan sifat. Jadi ayat hok mari dengan itlaq, dengan terlepas, tak ada kait dengan sifat, maka ayat tu kita apa tak pakai. Kita mai pakai ayat hok kait dengan sifat. Mana? Itqu raqabatin mu'minatin. Makna pada kita nak bayar kafarah zihar ataupun kerana dera zihar ni, maka kita pergi dengan ayat itqu raqabatin mu'minatin. Kerana Imam Syafi'i kita dia pakai sebelah balik mu'minatin. Itqu raqabatin mu'minah, ayat yang dikait ditakyid dengan sifat. Adapun ayat kata itqu raqabatin, maka hak tu ditinggal. Hak ditinggal. Ditinggalkan akan dia tak pakai dengan ayat tu. Maka apabila tertinggalkan ayat hak mutlak, ayat yang diitlaq itqu raqabatin, maka ada satu ayat lagi kait dengan mukminatin. Maka ketika ni nak pakai hak mana di antara mutlak dengan muqayyad? Maka ketika ni kita pakai ayat hak muqayyad ditakyidkan dengan sifat. Maka ketika ni nama di dalam usul fiqh, masalah hamlul mutlak 'alal muqayyad. Kenapa? Ihtiyatan. Kerana kita nak cuma dan nak beringat. Dah. Ayat mari kata setengahnya itqu raqabatin. Setengah ayat mari itqu raqabatin mu'minatin. Ayat tu tengok. Cuba kita tengok hamlul mutlaq 'alal muqayyadi. Makna kata tanggung mutlak. Apa tanggung mutlak? Tinggal mutlak, ambil hak muqayyad. Ayat mari dua. Ada ayat mari itqu raqabatin. Makna tu tiada kait lafaz raqabah dengan sifat. Maka lafaz raqabah ini namanya lafaz mutlak, lafaz umum. Makna tu itqu raqabatin. Apabila mung wak bandingkan isteri mung sebagai belakang muk ataupun beripi yang serupa muka muk ataupun jari yang serupa dengan muka muk kita, maka ketika ni kita nak jimuk orang Tino tak boleh. Nak tidur sekali tak boleh haram. Sebab apa? Muk kita kita nak wati tak boleh. Nak tidur sekali tak boleh muk kita. Sebab ia mahram kita. Kemudian kita nak boleh wati orang Tino kita pula, nak boleh tidur duduk sekali pula, kita kena bayar dera kena bayar kafarah. Ni dia panggil kafaratu zihar. Kena bayar dera sebab kita zihar isteri kita serupa dengan mak kita. Kemudian bayar ni nak bayar ke apa? Maka dalam hukum syariat mu kena bayar seekor hamba, bayar seorang hamba. Maka hamba tu hamba mana? Hamba mukminah ke hamba kafirah? Maka ayat mari dua. Ada ayat mari kata itqu raqabatin, tak ada kait. Semata-mata merdeka hamba. Tak ada kira hamba mukminah ataupun hamba tu kafirah. Kemudian ayat tu dia panggil ayat mutlak. Mari satu ayat lagi. Itqu raqabatin mukminatin. Ada kait ni. Kait dengan mukminah. Asalnya raqabah tu ikutlah hamba tu mukminah ke kafirah ke, hamba tu budak ke, hamba tu besar ke, hamba tu tua, hamba gagah. Tak ada kait. Semata-mata hamba. Tak ada kait sini. Kita tengok. Raqabatin. Itqu raqabatin ni tak ada kait. Nak tengok ha molek. Itqu raqabatin faham molek. Itqu raqabatin ni masuklah ke ni hamba mukminah. Tengok. Hamba ni ada hamba mukminah. Kita kata mukminah ke. Dia tak ada kait kan? Ada hamba tu kafirah, hamba kafir. Ada hamba ni ada hamba saghirah, hamba yang kecil. Ada hamba ni hamba gapo? Hamba saat ni tu kabirah, yang besar, yang tua. Ada hamba tu hamba ajuzah, yang tua sangat-sangat. Tak ada kait. Maka termasuk umum. Tika ni orang panggil lafaz mutlak, tak ada kait. Hamba mukminah tak ada kait juga. Hamba kafirah pun tak ada kait juga. Hamba budak sana tak ada kait juga. Hamba yang tua pun tak ada kait juga. Hamba yang tak arak sangat tak ada kait. Semata-mata hamba memerdekakan satu hamba, maka telucuklah dera ilmu, telucuklah hukumnya hak muziharkan isterimu dengan mukmu. Lepas tu ayat mari itqu raqabatin. Satu ayat mari lagi dalam Quran, itqu raqabatin mu'minah, memerdekakan pada kafarah zihar. Merdeka kafarah zihar ni. Ni dia bercara masalah orang panggil apa dia? Fi kafaratiz zihar. Yakni bayar dera zihar sebab kita kata bini kita supaya belakang mak kita
ataupun fi kafaratil qatli, ataupun pada bunuh sengaja, yakni bunuh saat itu dengan salah. Nah, maka kena bayar ke? Bayarkan cukai, bayarkan dera. Maka ayat mari itqu raqabatin sa, ayat mari itqu raqabatin mu'minatin. Yakni pada ayat ni dikait dengan lafaz raqabah, dengan mukminah, raqabatin mu'minatin. Yakni lafaz mukminah jadi ke apa? Jadi sifat. Pada raqabah jadi sifat. Jadi sifat pada raqabah. Jadi sifat pada raqabah. Maka jadi khusus lafaz hak mutlak. Mula-mula tu raqabatin. Masuk belakang raqabatin mukminah. Masuk belakang raqabatin kafirah. Raqabatin saghirah. Tak ada kait. Tapi apabila itu raqabatin mukminatin. Hak umum tu jadi khusus. Jadi sepik. Sebab orang pangtika ni ada takhsis, ada mukhassisnya, sifat mukminatin daripada lafaz umum jadi khusus. Jadi sepik sikit daripada hamba mana hak nuak berdeka, hamba mana nak bayar masalah dera daripada kafarati zihar, hamba hak mukminah. Bukan hamba kafirah, bukan hamba saghir, hamba mukminah, hamba yang beriman. Maka apabila berhubung di antara ayat hak umum dengan ayat hak khusus, maka ketika ni Imam Syafi'i kita dia pakai ayat hak khusus, dia tak pakai ayat hak mutlak, dia tak pakai ayat hak umum. Sebab tu dalam usul fiqh kita nama hamlul mutlaqi alal muqayyadi. Makna ditanggung hak mutlak. Tanggung mutlak ni kita pakai dengan mutlak kan? Pakai dengan itqu raqabah. Tak, kita pakai dengan hak muqayyad. Maka ayat hak khusus. Apabila berhimpun di antara ayat khusus, ayat mutlak, maka ketika ni kita nak pakai hak muqayyad, maka hak tanggungnya al-mutlaq. Mutlaq tu ditinggalkan akan dia, maka kita ambil ayat hak yang muqayyad, ayat hak khusus, ayat itulah kita ambil pakai. Kita ambil guna. Mana kafarati zihar di dalam mazhab Syafi'i kita, yakni kena merdeka seorang hamba yang mukminah. Adapun semata-mata hamba itu ditinggalkan oleh Imam Syafi'i kita, namanya hamlul mutlaqi alal muqayyadi. Faham tak tu? Habis kat tu. Kenapa Imam Syafi'i tanggung kat tu? Kenapa ada usul fiqh tanggung kat tu? Ihtiyatan. Yakni kerana nak cuma dan pula nak beringat lagi. Thumma syara'a yatakallamu 'alal qismis sani. Thumma aiba dan an arafta annal mukhassisa al muttasila. Tak sida. Thumma apa makna thumma? Aiba dan an arafta, selepas daripada engkau mengenali. Dah. Annal mukhassisa, bahasa mukhassis ni muttasilun, berhubung ia daripada istisna, daripada masalah syarat dengan masyru', daripada taqyid dengan sifat ni. Orang panggil lagu tu mukhassis pesi muttasil. Yatakallamu, syar'a masuklah ia yang musannif. Yatakallamu, nak berbahas-bahasalah ia musannif, nak cakap-cakap yang musannif alal qismis tsani, daripada kising yang kedua. Apa kising yang kedua? Hala kaunihi, hal keada kising yang kedua minal mukhassis, daripada mukhassis juga. A'ni, menganakilah aku musannif kata ai bi kaulihi al mukhassis ni al munfasila, ai al mukhassisa al munfasila. Jadi nak ayat kan? Nak ayat musannif takut sudah cara dah daripada mukhassis muttasil. Mukhassis muttasil yang pertama mukhassis dengan istisna. Qamal qaumu illa Zaidan. Ataupun mukhassis muttasil yakni orang panggil mukhassis yang mendatang dengan adat syarat. In ja'uka banu Tamim fa akrimhum. Yang tiga orang panggil mukhassis muttasil ialah mendatang dengan taqyid, dengan sifat itqu raqabatin mu'minatin. Masalahnya. Lepas tu musannif nak masuk cara pula masalah mukhassis munfasil. Faqal, maka berkatalah ia musannif. Musannif kata ana wa yajuzu takhsisul kitabi bil kitabi, dan haruslah oleh kita menentu kitab. Nabi harus kita menentukan kitab bil kitabi. Makna takhsis menentu kitab dengan kitab. Siapa ni menentu kitab dengan kitab ni? Ayat mari itqu raqabatin, kitab dah ni Quran, ni kitab. Maka dimenentukan akan Quran dengan Quran. Bukan menentu Quran dengan hadis. Ya ada juga ayat ni umum doa. Maka mari hadis menentukan dia, mesepikkan dia, mentaksihkan dia, lagi pula daripada hak umum sangat-sangat hadis yang menentu. Tapi ada juga menentu dan pula mentaksih, mempersepik makna hak umum ni
oleh kita sama kita. Supaya ni, itku raqabatin, merdekakan pada kafarah zihar ni, yakni hamba, tak ada royak hamba mukminah ke solihah ke, mukminah kafirah ke, ataupun saghirah kabirah ajud, tak ada royak. Umum. Maka mari khususkan ayat yang umum ni dengan ayat satu lagi, ayat itku raqabatin mukminatin. Maka tika ni dia panggil taksisul kitab bil kitab. Menentukan kitab dengan kitab. Ha, tengok, boleh. Tengok, alal asahi aqulu dzalika. Takdir mulai. Aqulu dzalika. Aku berkata dimakan itu zalikal mazkur min jawazi taksisil kitab bil kitab. Tak situ. Aqulu dzalika, aku berkata dimakan itu zalikal mazkur min jawazi taksisil kitab bil kitab. Hala kauni hal kadaku jari yang berlaku aku alal asahi di atas perkataan sahih guna. Perkata saya kata boleh kita taksih kitab dengan kitab, menentukan kitab dengan kitab. Ha, tengok. Nahwu ialah seumpama wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Ha, tengok. Buat makna lu. Bermakna rasa makna lu dah. Wal mutallaqatu, dan bermula perempuan-perempuan. Segala perempuan weh. Ha, yang ditolak akan dia. Perempuan yang kena tolak tu. Misalnya kita kata korang Tino kita, aku cerai akan dikau, hei Fatimah. Ada mana aku cerai akan dikau, hei Khadijah. Aku cerai akan dikau, hei Timah. Ha, tu dia panggil perempuan tu kena tolak tu. Tu masuklah ayat tu. Wal mutallaqatu, dan bermula segala perempuan-perempuan yang ditolak, yang kena tolak ni. Yatarabbasna bi anfusihinna, kena menunggu-nunggulah mereka itu, kena menanti-nanti mereka itu, bi anfusihinna. Pasal mulai yatarabbasna, kena menunggu-nunggu oleh mereka itu dan duk menanti-nanti mereka itu, bi anfusihinna, dengan segala diri mereka itu, diri bagi al-mutallaqat. Lama mana kena tunggu nak boleh berlaki baru. Ha ni. Bukan reti no oleh Islam berlaki cerapak boleh nikah lah dak weh. Nak dengan molek ni. Orang Tino apabila kita tolak, apabila tolak dia nak pergi berlaki lalu tak leh. Sebab tu lah ni duk keting banyak ni. Kadang-kadang edah tak siapa pergi menikah tok laki baru dah. Tok Imeh tanya terlepas ke edah. Oh lepas lama dah Tok Imeh. Baru sebulan ya. Ha, ni orang panggil tok lelaki tu kena tahu dan bining tu pun kena tahu juga. Dia kena tunggu lepas pada tok lelaki tolak. Berapa mana? Lama mana? Salasata quru. Yakni 3 quru. Maka 3 quru ni kata setengahnya 3 kali suci. Buat itu. Ha, kata Imam Syafi'i, salasata quru, yakni salasata tuhrin. Ha, kena 3 kali suci. Adapun Abu Hanifah kata salasata quru, salasal hiyadi, kena 3 kali haid. Ha, tengok ayat ni mari. Ni orang panggil taksihkan ayat dengan ayat, taksih kitab dengan kitab. Makna ditaksihkan Quran dengan Quran. Deh. Ha, tengok lagi. Asyamili, yang melekapilah ia al-mutallaqat ni li ulatil ahmali, bagi orang-orang perempuan yang buting, yang perut besar. Jadi makna kata orang Tino hak perut besar ni, makna kata kena 3 bulan ke? Kena 3 kali suci. Baru dia saat ni tu boleh berlaki baru. Ke lagu mana? Ha. Jadi ayat kata wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna, 3 kali suci, 3 kali haid. Kata ulamanya. Bermakna kata ketika ni orang buting, orang perut besar, datuk lelaki tolak tu 3 bulan juga. 3 kali suci juga. Ha, tengok gua dah. Asyamili, yang melekapilah ia li ulatil ahmali. Tanda molek. Ni ayat ni payah juga ni. Lepas tu kena dengan molek cerita ni. Hukum ni kalau orang tanya kita kena perhati molek. Ha, bukan ilmu dalam kita ingat molek ni. Kama di ayat mari kata orang Tino hak kena tolak. Makna kata dia nak berlaki baru. Dia kena tunggu 3 kali suci ni 3 bulan. Edahnya 3 bulan. Kalau orang mati tok lelaki edahnya ialah 4 bulan 10 hari. Ha, tu orang mati tok lelaki, orang panggil edah wafat. Maka makna katanya kena 4 bulan 10 hari. Lepas tu edah bagi masalah orang Tino ni, dia perut besar. Dia buting. Makna kata apabila tok lelaki tolak, melepas dah tolak boleh berlaki lalu. Hai dah. Kamu dia faham mafhum daripada ayat ni, mafhum segeranya. Makna kata apabila tok lelaki tolak, kena boleh berlaki. Bila
Bila boleh lelaki? 3 bulan selepas datuk lelaki tolak 3 kali suci. Patut orang tino hak besar apa 3 bulan? 3 kali suci. Tengok ayat nak kata ana. Asy-Syamili ni qaulihi ta'ala wal mutallaqat yatarabbasna ni li ulatil ahmali fa khussa bi qauliha. Tengok. Maka ditentu akan dia akan mana nahu qaulihi ta'ala wal mutallaqatu yatarabbasna, ditaksihkan ayat wal mutallaqatu yatarabbasna, tak molek fa khussa, maka ditaksih, ditentu, disepik akan dia akan qauluhu wal mutallaqatu yatarabbasna ni bi qaulihi, dengan perman Allah Taala tana wa ulatul ahmali ajaluhunna an yadhna hamlahunna. Baca dia. Dan bermula para puai hak yang perut besar tu. Para puai yang duk bawa anak le perut tu. Para puai yang buting anak le perut ni. Ajaluhunna, ajal mereka itu selepas pada tok laki tolak. Perhati dah. Selepas pada tok laki tolak tu, ajal dia, edah dia ni. Ayyadhna, bahasa meletak mereka itu, bahasa melahir mereka itu. Hamlahunna, akan tanggungi mereka itu. Kenapa? Bahasa mereka tu letak dan melahir dan beranak, akan anak bagi mereka itu. Tengok molek. Ayat ni mari umum. Tengok, perhati molek weh. Payah sikit ni. Ayat ni, lepas tu tok laki ya tolak tika ya cukup besar. Ya kok mana duk balah orang jatuh lagu tu apabila bini ni oleh kena jadi panahan lah putika orang tina perut besar. Tengoklah jadi jangok, tengok bini di huduh. Faham molek. Orang jatuh kena sabar menang-menang tika orang tina perut besar. Jadi Tuhan saat ni tu nak uji, setan nak tipu. Nak tipu mana? Apabila kita tengok orang tina kita tika ni nampak nak huduh. Perut pun besar, tuai pun jadi bekak, habis muka bekak, angin pun bekak. Jadi kita pun berasa jadi kurang kat orang tina. Tengok hak lain tu jangan habis. Hak ni orang panggil nak jadi ke apa? Tika ni. Lepas tu kita orang jatuh, apabila orang tina tu pun besar, je kena jaga. Orang tina kita nak ambil hati dia, tika dia pun besar. Pasti orang tina kita tika ni, dia nak jadi apa? Nak jadi lemah diri. Lepas tu dia tu mudah kecil hati. Sebab dia berasa diri dia pun huduh. Bekak habis dah. Lepas kita orang jatuh tak jaga. Sinilah orang tina nak jadi nyakit ngiyeh. Orang jatuh kena ingat. Dia bini sikit lagi. Tika orang tina kita perut besar. Jangan kita duk nak cai. Jangan kita jadi cu. Kerana orang tina tika ni. Dia berasa mari lemah lemah dengan anak lagi. Halah lagi. Mutah nak makan. Tak boleh nak tidur pun tak boleh. Kadang-kadang mutah mata makan. Mutah. Siapa nak masuk hospital. Cocok agar tak agak berdoa. Lepas tu kita duk jadi prank tak tahu topo. Nah, hati koning orang tina, lepas tu orang tina punya tangan tu kita duk jadi tahu mana. Sini orang tina nak timbul nyakit ngiyeh. Cecek sore, suka sore. Yalah. Ni kita orang jatuh kena jaga. Lepas tu kita diri pun, jadi Tuhan nak uji setan pun nak tipu, berasa huduh orang tina tika ni. Lepas tu, duk orang tina besar, kita tolak ya. Aku tolak akan dikauhi Fatimah. Maka jatuh tak tika ni? Jawab kata jatuh. Berdosa tak kita? Berdosa. Tapi edah dia tu panjang. Tengok ayat. Ayat mari hak umum. Ayat ni umum ni. Wal mutallaqatu. Bermula perempuan yang ditolak. Ni. Mutallaqat umum. Umum ni umum. Nah, ataupun panggil mutlak. Ya tak ada royak sini. Orang tina perut besar ke tak perut besar. Asal orang tina kena tolak. Wal mutallaqat orang panggil umum. Kerana lapan ni. Lapan apa ni? Lapan jamuk mu'annah. Lapan ni lapan jamuk mu'annah. Kerana Allah Ta'ala kecek dengan alif dan ta ni. Alif dan ta. Dalam mata alif kata. Wa ma bita wa alifin qad jumi'a. Yuksaru fil jarri wa fi nasbi ma'a. Wa ma bita wa alifin qad jumi'a. Dijamuk dengan alif dan ta. Apabila jamuk sebut atau masuklah kaulah jamuk ni umum. Wa ma bita wa alifin qad jumi'a. Dijamuk dengan alif dan ta panggil jamuk muannah. Kama dia tika ni lafaz jamuk umum. Sebut kata perempuan ditolak. Tak ada royak sini perempuan ni hak perut besar ataupun perempuan hak tak perut besar atau perempuan ni hak muda lagi, hak tua, tak ada royak. Asal kata perempuan yang ditolak. Orang panggil lafaz mutlak ataupun lafaz yang umum.
Tak ada royak tu tino hak kena tolak ni, hak perut besar ke, hak tak ada perut besar, budak baru menikah ke, ataupun tengah tubuh ke, atau tua dah, tak ada royak. Asal kata perempuan jadi kena tolak. Dikata lafaz umum, lafaz am, lafaz mutlak. Ya tarabbasna, kena tunggu mereka itu. Kena tunggu. Nak belaki baru tu kena tunggu. Ni edah ya. Bukan orang tino dalam Islam kita tahu mengenal supaya sia lain. Orang tino dalam Islam ni apabila tok laki tolak aku ceraikan dikau hai Fatimah. Aku ceraikan dikau hai Khadijah. Makna orang tino tu kena tunggu 3 kali kuruk. 3 kali suci ataupun 3 kali hai baru dia boleh menikah dengan tok laki baru. Sebab tu email kena tanya cerak. Kena tanya tok laki kena tanya oleh dia. Kata apabila dia nak pergi nikah baru kena tanya tino. Edah lepas nak pergi weh. Kalau dia bahang dia duk la zina. Faham tak? Yang nikah dengan tok laki baru 2 bulan. Yang nikah dia cerai dengan tok laki baru dan tok laki dulu baru 1,5 bulan ataupun 2 bulan. Lepas tu ada orang masuk minta dia, ketika dia bujak, dia pergi nikah. Dia kata edah dia lepas lama dah. Tapi cik mari baru 2 bulan ataupun 2,5. Dia pergi nikah dengan tok laki baru. Sah ke tak sah dalam Islam? Jawab kata tak sah. Lepas tu kalau dia kata nikah juga, makna nikah dia tu kira batilah, kira fasidah. Lepas tu pergi nikah duk tu, orang panggil duk dalam keadaan berzina. Dah. Sebab edah tak sapa. Sebab apa ya? Kenapa boleh Allah Ta'ala suruh 3 bulan? Ni, tengok sini. Kena tunggu diri nak belaki baru. Nak dapat suami baru, kena tunggu 3 kali kuruk. 3 kali kuruk ni, mazhab sahabat yang pertama, kata oleh Zaid bin Sabit. Ni, mazhabus sahabah yang dikatakan oleh Zaid bin Sabit, ditakwilkan oleh Zaid bin Sabit, takwil pada ayat salah satu kuruk. 3 kali suci, makna kata 3 kali kuruk, salah satu tuhrin. Makna 3 kali suci. Kemudian mazhab sahabat ni, Zaid bin Sabit, siapa dia ikuti? Wa tabi'ahu al-imam Syafi'i. Imam Syafi'i pakai sebelah balik mazhab sahabat ialah Zaid bin Sabit, hak yang tafsir, yang takwil salah satu kuruk ialah salah satu tuhrin. 3 kali suci. Deh. Mazhab sahabat selagi katanya Umar Ibn Khattab. Salah satu kuruk Umar tafsirnya salah satu hiyadin. Kena 3 kali hai. Makna tambah hai kali. Kali hai pas dia tok laki cerai, mari hai sekali. Duk mari hai yang kedua. Duk mari hai yang 3. Maka suci. Dah. Maka 3 ni ia boleh menikah. Ataupun 3 kali suci. Lepas tok laki tu tolak, ia suci sekali. Mari hai suci. Duk mari hai suci. Duk mari hai suci. Baru boleh dia nak menikah dengan tok laki baru. Dah. Maka kita tanggung mazhab sahabat Zaid bin Sabit ialah 3 kali suci. Murak dengan salah satu tuhrin. Salah satu kuruk ialah salah satu kuruk. Salah satu tuhrin. Mazhab Umar Ibn Khattab yang dibawa oleh Abu Hanifah. Salah satu kuruk. Makna kena 3 kali mari hai. Hak ni dah khilaf. Kata setengah kali 3 kali suci tak sampai 3 bulan. Tapi 2 bulan setengah. Dan pula kata 3 kali suci ialah kena 3 kali hai. Baru orang panggil 3 bulan. Kemudian tok laki dia tu cerai. Nah, edah bagi para puai biasa. Bukan para puai yang buting. Bukan para puai yang perut besar. Bukan para puai yang gawa. Yakni yang bukan kandungnya. Maka orang panggil edah dia kena tunggu 3 bulan. Baru dia nak boleh nikah baru. Maka ayat ni umum. Ayat ni am. Ayat ni orang panggil diitlakkan akan dia tak ada royak tertino tu hak perut besar ke. Para puai tu hak tak ada perut besar ke. Para puai hak biasa ke. Tak ada kira. Asal orang tino jadi kena tolak, kena tunggu 3 bulan, 3 kali suci ataupun 3 kali hai. Maka fakhussa, ni dia panggil taksisul kitab bil kitab. Maka ditaksihkan ayat kata umum sangat ni. Tak ada kira orang tino hak kena tolak ni. Dia perut besar ke dia tak perut besar, maka ditaksih, disepik, ditetu ayat yang umum biqaulihi dengan katanya. Ayat lain mai pula. Wa ulatul ahmali, dan bermula perempuan yang buting yang perut besar. Ajaluhunna, edah mereka itu. Kena tunggu lepas tok laki cerai, kena tunggu lama mana? Ayyadha'na, bahasa meletak mereka itu, melahir mereka itu, hamlahunna, akan kandungi mereka itu. Dia kena tunggu nak belaki baru, selepas pada dia tu beranak. Panjang tak? Misalnya, kita berkata, kita tolak bini kita 3 bulan. Anak le perut pergi cek hospital kata baru 3 bulan. Lepas tu kita tolak dia. Apabila tolak tanyanya jatuh ke tak jatuh? Jawab kata jatuh. Tapi haram tok laki tolak. Sebab di dalam tolak Islam ada tolak wasani,
ada tolak sunni, ada tolak bid'ah, ada tolak haram. Di dalam sunnahnya, dalam Islam ni, ada talakun sunniyun. Tolak tu orang panggil sunnah, hak Nabi kena. Ada talakun bid'ayyun. Pesan bid'ah, hak ni Nabi tak kerja. Ada talakun makruhun. Ada talak semang-semang makruh. Ada talak haram. Mana haram? Talak orang tino ketika orang tino tu perut besar. Tanya kata jatuh, kata jatuh. Jatuh talak tu. Sebab apa haram? Sebab kita menyakiti kepada isteri kita. Isteri kita tu lepas dah kita tolak, ya satu ya duk dah aduk perut besar, susahnya hati, duk pun tak segah, mutah tak mutah pun kita ni, lagi tuai pun tuai pun letih. Kita tolak pada ya. Ning orang panggil haram, sababul haram, orang panggil al-idza. Yakni kita menyakit para puai tu. Orang tino kita tu. Jadi kita menyakiti. Satu lagi menyakiti, edah ya panjang. Misalnya ya perut besar baru 3 bulan. Ya kena tunggu lagi apa bulan? Lipat 5, 6, 7, 8, 9. Dah kena tunggu ni bulan lagi nak beranak. Sebab dalam iddah ni kita tengok retina nak beranak oleh kes 9 bulan. Kadang-kadang hak tua sangat sampai 10 bulan. Jadi ya kena tunggu nak berlaki baru. Pas kita tinggal ya dak ya masa kecil hati serabut nak beranak sikit lagi ya nak bercara ni. Tok laki pun tak ada ni. Jadi sakit hati. Lepas tu kena tunggu iddah nak berlaki baru tu panjang. Apabila panjang, tu ya haramnya. Kemudian bukan kata semua orang tino yang ditolak ni 3 kuruk, 3 kali suci yakni 3 bulan. Dak. Tapi ayat ni mari umum. Tapi ditaksih dengan ayat kata wa ulatul ahmali. Makna kata orang tino yang perut besar, hak ni iddah ya bukan 3 bulan. Bahkan apabila lama mana ia tak beranak, lama itulah iddah ia tak lepas. Tu sebab tu orang panggil ayat ni umum, maka ditaksih dengan ayat tu wa ulatul ahmali. Nah, orang panggil hamlul mutlaq alal muqayyad. Makna kita nak pakai ayat mutallaqah tu semata-mata tak leh. Makna tika mana masalah nah. Kalau kita nak pakai ni masalah ayat kata umum ni al-mutallaqah tu makna orang tina perut besar pun edah ya 3 bulan. Dak. Maka ditaksih. Maka kena pakai ayat ni. Orang tina hak perut besar orang tina hak buting kena pakai ayat wa ulatul ahmali. Edah dia selepas pada beranak. Lama mana tak beranak, selama tu nak berlaki baru tak boleh. Nak pakai ayat nu tak boleh. Nak pakai ayat tu. Wal mutallaqatu tika masalah orang buting tak boleh pakai ayat nu. Makna ditaksihkan ayat mutallaqat dengan ayat wa ulatul ahmali. Orang tina perut besar kena pakai iddah ni. Nak pakai iddah nu tak boleh. Tu dia panggil hamlul mutlaq alal muqayyadi. Haskat tu kamar dia kata wallahu a'lam. Bukan dah mula dah. Buka lalu. Asal dah. Tu we pun faham molek tu. Gitu mula. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa lafdzul aini wal nafsi wa lafdzun nafsi wal aini fi tawkidil muannasi kalafhima fi tawkidil muzakkar fil ifradi. Taqulu ja'at hindun nafsuha au ainuha. Ni apabila kita taukidkan masalah muakkad ya muannah, maka supaya juga kita taukid kedua-dua an-nafsu wal ainu pada taukid muzakkar. Makna dhamir yang kena rujuk klik kepada muakkad ialah kena kepada muzakkar kalau muakkad ya muzakkar. Kalau masalah muakkad ya muannah, maka dhamir yang ada pada an-nafsu wal ainu kena muannah. Dah tu mana ta kalafdhihima fi taukidil muzakkari. Tagak lagi. Bi ifradin nafsi wal aini wa fil musanna. Kalau kita taukid kepada musanna wal jam'i wa fil musanna yani ay wa fil muakkadil musanna wal jam'i wa idza wa fil musanna ay wa fil muakkadil musanna kita taukid kalafa an-nafsu wal ainu yakni muakkad ya musanna muakkad ya tunjuk tah dua wa idza wa fil musanna ay wa fil muakkadil musanna yakni kita mentaukid dengan lafaz nafsu wal ainu pada muakkad dia tu hak tasniyah hak tunjuk tah dua wal jam'i hak tunjuk tah ramai tajma'un nafsa menjamu'lah uli engkau an-nafsa akalafa an-nafsa wal aina dalafa al-aina jam'a killatin sebagai jamak taksir killah wa idah. Jadi apabila muakkad ya muannah, faham muakkad ni jaa zaidun nafsuhu. Zaidun panggil muakkad, nafsuhu panggil muakkid. Lafaz nafsu tu panggil takkid pada lafaz zaidun.
Kemudian muakkad yang muzakkar, maka masalah nafsu wal ainu pun kena mufrad. Apabila kita mentaukidkan masalah muakkad ya tasniyah, tunjuk tah dua. Ja'az zaidani. Kemudian kita nak takkid dengan lafaz an-nafsu wal ainu, nak ori dengan lafaz mufrad juga kan lafaz lagu ana. Hanya kata kita menjamu akan lafaz nafsu wal ainu jam'a qillatin sebagai jamak taksir qillah. Apa jamak taksir qillah? Ha, tulis luar. Yakni jamak taksir yang tunjuk ambil daripada 3 sampai 10, tak lebih pada 10 itu. Apa jamak qillah? Jamak taksir qillah yakni jamak yang tunjuk ki di atas 3 hingga sampai 10. Nah, ha tengok. Kemudian jamak qillah saat itu ala wazni af'ala. Ala af'ala ay ala wazni af'ala, di atas wazn af'ala. Mana jamak taksir an-nafsu wal ainu dia mentakkid pada muakkad yang muannah, makna kita kena mendatangkan lafaz dia tu dengan lafaz jamak qillah, lafaz taksir qillah di atas wazn af'ala. Taqulu ay iza alimta zalikal qaidata, apabila engkau mengetahui di mana kita kaedah, fataqul maka katalah engkau tana fi tauqidil musannah, pada nak mentaukidkan musannah, yakni fi tauqidi al muakkadil musannah, pada kita nak buat takkid pada musannah yakni muakkad yang musannah. Katana ja'az zaidani yang nerawi awil hindani, telah datang oleh 2 orang Zaid. Awil hindani, ataupun 2 orang perempuan yang nama Hindan. Anfusuhuma aw a'yunuhuma wa huwa afsah, dan ini terlebih afsah, terlebih lancar, lebih fasih minal ifradi, daripada kita datang ifrad. Jadi kita mendatangkan ja'az zaidani awil hindani anfusuhuma aw anfusuhuma aw a'yunuhuma, dengan kita buat datang nafsuhuma aw ainuhuma, hak mana terlebih fasih di segi lidah Arab, di segi bahasa Arab. Nafsuhuma dengan a'yunuhuma anfusuhuma ni, jawab kata kita mendatangkan taukid itu dengan lafaz jamak itu lebih fasih daripada kita datang nafsuhuma wa a'yunuhuma. Wal ifrad afsah minat tasniyah. Ha tengok. Khulasah daripada masalah taukid. Kita mentaukidkan apa dia? Taukidkan lafaz muakkad iaitu musannah. Yakni tepat kita nak buat taukid saat ni tu jamak ataupun tasniyah. Berarti mulai. Mana muakkad, mana taukid? Ha tengok. Yakni kita warikan apa? Taukid ni lafaz taukid nafsu wal ainu wa ajma'u. Pada lafaz hak yang kita nak memperkukuh tu kena isim tasniyah. Ataupun kena isim jamak. Tajma'un nafsa wal aina. Kita kena berjamak lafaz nafsa wal aina jam'a qillatin sebagai jamak taksir qillah. Jamak taksir qillah, jamak taksir tunjuk tah 3 sampai 10, tak lebih pada 10. Maka apabila kita mendatang lafaz taukid pada muakkad hak tunjuk ki di atas 2, ataupun tunjuk ki di atas 3, ataupun tunjuk ki di atas 4 muakkad dia, maka comel pada lafaz an-nafsu wal ainu jamak taksir qillah. Lagu nak tengok. Ja'az zaidan. Ha tengok, ni muakkad ni. Ni namanya muakkad. So dah ni muakkad. Ni namanya muakkad. Ha muakkad bagi lafaz taukid. Mana taukid ialah kena kepada lafaz anfusuhuma. Ni lafaz taukid. Ataupun lafaz taukid ataupun orang panggil lafaz muakkid. Ha muakkid pun orang panggil, lafaz taukid pun orang panggil. Mana kau muakkad? Az-zaidan. Mana kau lafaz taukid? Anfusuhuma. Kemudian ketika ni apabila muakkad ya isim tasniyah tunjuk tah 2. Maka comel lafaz taukid hak an-nafsu hak mufrad tu. Wal ainu tu, maka kita kena paling lafaz an-nafsu wal ainu wi jadi jamak taksir qillah. Mana jamak taksir qillah? Jamak taksir qillah hak datang atas wazan af'ala. Ha hak musannif kata daripada Imam Malik kata la alfiyatah nah. Ha dah. Af'ilatun af'ulu summa fi'lah. Af'ilatun af'ulu summa fi'lah jumu'u qillatin dah. Af'ilatun af'ulun summa qillah lah. Ha tu dah. Af'ilatun af'ulun summa fi'lah. Ha dah. Af'alun jumu'u qillah tu. Kemudian af'ilatun af'ulun dah. Af'un af'alu. Kemudian apabila muakkad dia tu jamak ataupun tasniyah
maka sebelah balik lafaz taukid an-nafsu wal ainu, maka comel kita mendate dengan lafaz jamak taksir killah. Kata nak ja'az zaidan, telah datang oleh dua orang Zaid. Dua orang Zaid tu Zaid ke rasul dia, hak datang ni hamba dia. Kita wari lafaz taukid dengan jamak anfusuhuma, ialah diri bagi keduanya, kedua Zaid. Maka ketika ni apabila taukid dia mentakkidkan pada muakkad atasnya, maka comel pada lafaz taukid kita mendatang dengan jamak taksir killah. Nama lafaz taukid datang di atas sirah wazn af'ala. Af'ilatun af'ulu summa fi'lah jumu'u qillatin daga. Af'ala tu. Kemudian kita mendatang dengan lafaz anfusuhuma, ini terlebih comel daripada kita datang ja'az zaidan nafsuhuma dengan lafaz mufrad au ainuhuma, maka comel kita datang dengan anfusuhuma. Wari dengan jamak, bukan wari dengan mufrad, tapi hak mufrad comel daripada kita datang dengan tasniyah. Tu dia. Wal ifradu afsahu minat tasniyati, dan ifrad tu lebih comel daripada kita mendatangkan tasniyah. Wa taqulu ja'az zaiduna anfusuhum au a'yunuhum. Tika jamak tu. Ni orang panggil muakkad ya jamak. Hak sana ja'az zaidani muakkad ya tasniyah. Wa taqul, dan engkau kata ja'az zaidani, telah datanglah oleh beberapa orang Zaid. Beberapa orang Zaid mana? Maka az-zaidun namanya muakkad. Anfusuhum, ialah kena pada diri mereka itu dibagi az-zaidin. Ada au a'yunuhum, ataupun diri bagi mereka itu az-zaidun. Wa fi tawqidi jam'il muannasi. Tengok dok berubah ti mana. Kalau muakkad ya muannas, muakkad ya jamak, maka comel lafaz tawqid an-nafs wal ainu wari dengan jamak killah. Kemudian masalah kalau kita terjamak tu muzakkar ke jamak muannas, maka kena wari jamak muannas hati ke pada lafaz an-nafsu. Tengok. Wa fi tawqidi jam'il muannasi, dan sabit pada tawqid jamak muannas, yakni muakkad dia muannas. Salah tahu wa fi tawqidi jam'il muannasi ai wa fi tawqidi muakkadi jam'il muannasi. Takdir wala. Dan sabit pada tawqid hak muakkad dia jamak muannas. Ja'atil hindatu anfusuhunna au a'yunuhunna. Jadi lafaz taukid tu ori dengan jamak taksir killah, datang atas wazan af'ala, walaupun kita tahu muakkad ya jamak muannas, maka hak comel, hak fasih, hak terlaca, hak yang comel daripada kaedah Arab dan lafaz Arab kena ori dengan jamak killah juga. Walaupun jamak tu muannas, kau jamak muzakkar, belah lik taukid tu lafaz taukid kena ori jamak killah semata-mata. Tengok. Ja'atil hindatu, telah datanglah oleh hindat. Hindat mana? Perempuan nama hindat ni. Anfusuhunna, diri mereka itu, au a'yunuhunna, ataupun diri bagi mereka itu al-hindar. Wa yaji'ut tawqidu fil gharadisani, dan datanglah oleh taukid pada tujuan yang kedua. Tujuan pertama ihtimal apa? Orang panggil raf'u al-ihtimali, takdir apa? Fi taqdiri mudafatin idafatin ila apa? Ila taukid, kan? Ila al-matmu'. Pertama sekali kita bercara dengan orang taukid tu, gharak pertama untuk nak mengangkat ihtimal pada matmu'. Takdirkan mudah idafah pada matmu'. Gharak kedua kan? Tengok. Wa yaji'ut tauqidu, dan datanglah oleh taukid fil gharadisani. Nah, pada gharak yang kedua. Tengok ni dulu. Wa huwa, dan ia al-gharadusani ar-rafi'u, ialah nak mengangkat dan nak menghilang iradatal khususi, kana ki khusus, bima zahiruhu al-umum, dengan barang yang bermula zahirnya zahir barang al-umum. Asalnya orang panggil ja'a zaidun, itu umum. Datang Zaid, kemungkinan datang hambanya ulamu zaidin. Ja'a zaidun, boleh datangnya katibu zaidin, umum tu. Tapi orang panggil gharak yang kedua nak mengangkat perkara apa? Kana kinya khusus daripada barang yang belum mula zahirnya umum. Tengok sini. Belum kita datang tahu yang atas. So, tengok anfusuhuma ja'az zaidani ataupun ja'a zaidun. Lapa ni zahirnya bima zahiruhu al-umum. Ni,
Barang yang bermula zahir dia umum. Zaid ni datang Zaid. Boleh jadi datang moya. Boleh jadi datang Katibu Zaidin. Boleh jadi datang anak ya ataupun anak saudara ya. Orang panggil umum. Lapan ni bima zahiruhu al-umum. Kemudian kita mendatangkan taukid yang kedua waraknya, yakni kita nak kepada khusus, kepada ketentuan daripada lapan yang umum kata, hei datang Zaid, datang moya ke Katibu Zaidin ke ataupun anak dia. Maka orang panggil pada lapan zahir belum pada kita mendatang taukid bima zahiruhu al-umum. Karena nganggung zahir ni, zahir bagi lapan nak pada umum. Tapi kita berdatang kata anfusuhuma au a'yunuhuma. Tika ni kita nak menentu daripada dua orang Zaid ni yang datang. Dua orang Zaid ni hak sebenar datang. Adapun hamba ataupun Katibu Zaidin. Tak tika ni. Ni orang panggil nak menentu. Warak yang kedua nak mengakak. Kan nak menentu dengan barang yang zahir dia tu umum. Tu dia deh. Habis kat tu. Fi taukidil musannal muzakkar bikila wakilta. Habis kat tu luka mereka kata wallahu a'lam. Kau ni sikit dah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasmul fa'ili minas sulasiyil mujarradi. Dan bermula isim fa'il. Ada hal keada isim fa'il. Hala kaunihi hal keadaannya keada isim fa'il. Minas sulasiyil mujarradi daripada fi'il yang bahasa tiga harah. Teman kata minas sulasiyil mujarradi ay minal fi'li al-mansubati ila salasati ahrufin. Takdir itu. Minas sulasiyil mujarradi ay minal fi'li al-mansubi ila salasati ahrufin. Yakni dibahas kan fi'il ini kepada tiga harah. Apa makna al-mujarradi? Ay khalin li ziyadatin, khalin min az-ziyadah. Yang sunyi daripada tambah. Isim fa'il hak yang datang daripada fi'il dia, hak yang pesing tiga harah, yang sunyi daripada tambah ni ya'tallu 'ainuhu. Termu'tallah oleh ain fi'ilnya, ain fi'il bagi isim fa'il. Yang mu'ta, yang ada harah ilat di tengah ataupun ada harah ilat di ain fi'il. Baik tak? Ya'tallu ainuhu, yang beriktilal, yang berilat. Oleh ainnya, ain bagi isim fa'il. Bil hamzati, berilatlah oleh ain fi'il dia tu dengan hamzah. Tengok hamzah gana. Kerana makna berubah dia tu berilat ain fi'il tu jadi hamzah. Sawa'un kana wawiyan, sama ada. Ta'lil ni orang panggil sawa'un ni ta'mimun liqaulihi ya'tallu ainuhu. Kata beriktilal, berubah fi'il dia saat ni tu dengan hamzah ni. Tak ada kira nah. Orang panggil ta'mim pada ya'tallu. Nak umum masalah ya'tallu. Sawa'un kana, sama adalah ia ainuhu ni. Sawa'un kana, sama adalah ainuhu, ainu fi'li. Gawa ainuhu ni, ain bagi ismil fa'il alal gawa. Sawa'un kana, sama adalah ainuhu, ain bagi isim fa'il minas sulasil mujarrad ini. Wawiyan au ya'iyan, sama ada wa ka in fi'il dia ataupun sama ada kena pada ya ka in fi'il dia. Tengok. Kasa'inin ay wazalika ismul fa'ili minas sulasil mujarradi minal wawi wal ya'i masalah. Kasa'inin wa ba'i'in. Sa'inin. Tengok. Sa'inin wa ba'i'in wal aslu sawinun wa ba'i'un. Tengok mulai. Misal ni. Tengok. Tengok ni. Isim fa'il ni. Kita kata sa'inun. Tengok mulai. Sa'inun. Ba'i'un. Tengok molek. Ni namanya apa? Isim fa'il. Ismul fa'il. Isim fa'il daripada sulasi mujarrad. Pati molek weh. Lelaki tu. Orang panggil isim fa'il daripada fi'il. Yang dibuat, yang diistiqaq daripada fi'il sulasi mujarrad. Sa'inun asal dianya sawana. Pilih molek. Sawana. Ba'i'un asal daripada baya'a. Pilih apa harah? Sa'inun isim fa'il. Ba'i'un isim fa'il datang tawazan fa'ilin. Fa'ilin. Sa'inun datang tawazan fa'ilin.
Ba'i'un kata tawazan fa'ilin. Kemudian sa'inun wa ba'i'un daripada fi'il yang bahasa 3 harah. Mana 3 harah? Sa wa na. Sa satu harah, waw satu harah, nun satu harah, ba satu harah, ya satu harah, ain satu harah. Maka isim fa'il ni diistiqaq, diambil, dibuatkan dia daripada fi'il yang bahasa 3 harah. Maka ketika ni ya jawab kaedahnya apabila wasmul fa'ili minas sulasiyil mujarradi ya'tallu 'ainuhu bil hamzah. Kena ubahkan akan infi'i. Mana infi'i? Waw ni. Sawana, sana asal dia sawana. Kena ubahkan infi'i hak waw asal ni. Sawa'un kana wawiyan aw ya'iyan. Sama ada infi'i dia kena pada waw ataupun infi'i hak sulasi mujarrad ni kepada ya, ya kena tukarkan infi'i sama ada waw ataupun ya, kena wi jadi apa? Ya'tallu 'ainuhu bil hamzah. Kena tukarkan waw dan ataupun ya hak infi'i bagi isim fa'il tu wi jadi ya jadi apa? Dia jadi hamzah. Faham ni? Jadi fi'il ya sulasi mujarrad 3 rasa wana baya'a infi'i kena pada waw pada sawana, hak ni infi'i kena pada ya. Tak ada kira infi'i dia waw ataupun infi'i dia tu ya. Kaedah kita isim fa'il hak daripada sulasi mujarrad, hak datang atas wazan fa'ilin, dia kena tertukar, kena ubah infi'i ya ataupun waw, kena wi jadi hamzah. Mana? Sa'inun. Asal sa'inun daripada sawinun asal lagi. Ba'i'un asal bayi'un. Hak ni sawinun asal ni. Ni sawinun. Hak ni bayi'un asalnya. Tak ada kira infi'i dia tu waw ataupun infi'i dia tu ya. Maka kaedah kita isim fa'il daripada sulasi mujarrad hak muqta ni ya kena tukarkan infi'i waw ataupun ya wi jadi hamzah. Okey. Ha tengok. Sa'inun tengok. Atau mana tak kaedahnya ya'tallu 'ainuhu bil hamzati sawa'un kana wawiyan aw ya'iyan ka sa'inin wa ba'in wal aslu dan bermula asal ai qabla al i'lal wa itu wal aslu dan bermula asal ai qabla al i'lal zaidi bermula asal belum pada i'lal ni gapo dia weh. Dia tu asalnya sawinun, asal sa'inun sawinun. Wa bayi'un asalnya kita kata asal sa'inun asalnya sawinun. Wa bayi'un asalnya bayi'un. Qulibatil wawu ditukarkan akan waw, waw pada sawinun. Wal ya'u dan ya pada bayi'un tukar jadi gawa hamzatan, wi jadi hamzah, jadi sawinun jadi sa'inun, bayi'un jadi ba'i'un. Makna tak kira lah kita kata infi'i dia tu kena ke waw ke ataupun infi'i dia kena pada ya, maka ketika isim fa'il hak sulasi mujarrad kena tukarkan akan waw ya wi jadi hamzah di sa'inun, sa'in wa ba'i' gitu. Kenapa boleh tukarkan waw ataupun ya tu jadi hamzah? Li'annal hamzata, kerana bahasa hamzah fi hazal maqam, pada ini tempat, ini martabat isim fa'il, maqam isim fa'il, tempat isim fa'il tika ni kita tukarkan akan waw sawinun jadi hamzah sa'inun, bayi'un tukar di ba'i'un. Maka tukar hamzah pada ini maqam, ini tempat isim fa'il sulasi mujarrad ni akhaffu minhuma, ialah terlebih ringan minhuma daripada kedua, daripada al-wawi wal ya'i. Makna tukar hamzah tu terlebih ringan daripada kita guna sawinun wa bayi'un. Makna kita guna sawinun dengan bayi'un tika ni hak mana terlebih ringan dengan kita kata sa'inun wa ba'i'un. Makna kata hamzah tika ni terlebih ringan daripada wa dan pula ya. Sekat tu dua kamar dia kata wallahu alam.